Alhamdulillah, Allah masih lagi sudi memanjangkan umur-umur kita dengan memberikan kepada kita rahmat dan keberkatan. Sebagaimana majlis yang kita adakan pada malam ini mengisi sebahagian malam kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang berfaedah, terutamanya untuk akhirat kita. Dan mudah-mudahan malaikat-malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka menaungi penuntut-penuntut ilmu seperti hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, seterusnya diturunkan dan dicurahkan keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, pada malam ini sebelum kita pergi lebih jauh, di sini ada makluman minimal setiap kuliah 1 jam. Minimal 1 jam. Maksudnya kalau maksimum tu tak kira berapa jam pun tak. InsyaAllah tak lama pun, sejam lebih je. Cuma sebelum tu nak bagi tahu, saya ni kurang sihat sikit. Ada semput sikit hari ni. Sebab tu tak boleh sejuk kuat sangat. Tak apalah, hal lain nak pasang aircon pasang lah. Tak apa, cuma nak bagi tahu saya tak sihat mana. Tapi kalau ada suara tu tak berapa nak kuat, minta maaf. Jadi tajuk yang diberikan dan ditaklifkan pada malam ini ialah manusia dan stapler. Jadi tadi pengurusi majlis dah tanya, apakah yang dimaksudkan dengan stapler? Hak benda mengacik tu ke? Hak mengacik tu lah, bukan merujuk kepada stapler yang lain. Tetapi malam ini apakah pemaknaan dan perkaitan sebenar hubung kait antara manusia dengan stapler? Jadi yang ingin saya tekankan di sini ialah tajuk manusia dan stapler ini ada hubung kait dan perkaitan dengan manusia dan dakwah sebenarnya. Manusia dan dakwah dari sudut objektif dan dari sudut subjektif. Pertama sekali, mukaddimah malam ini saya nak membuka lembaran, mengajak hadirin hadirat, muslimin muslimat, mengimbau kembali legenda lama, kenangan lama, kisah seorang sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat yang dimaksudkan ialah Mus'ab bin Umair. Tentu di kalangan hadirin hadirat, muslimin muslimat pernah mendengar seorang sahabat Nabi, nama dia Mus'ab bin Umair. Dulu Mus'ab bin Umair sewaktu berada di kota Mekah. Mus'ab ini adalah seorang pemuda yang kita katakan pada hari ini segala bentuk kepribadian, segala bentuk kelengkapan, segala bentuk keperluan bagi diri seorang lelaki sememangnya telah dipenuhi oleh Mus'ab bin Umair. Sebab Allah telah menganugerahkan kepada Mus'ab wajah yang handsome, wajah yang tampan, susuk tubuh yang kemas. Kalau Indon kata ganteng dah. Susuk tubuh yang kemas, susuk tubuh yang bagus. Kemudian dia di kalangan ahli keluarga-keluarga kaya yang layak kita panggil sebagai keluarga bangsawan. Dan dia juga digilai dan diminati oleh ramai perempuan-perempuan dan wanita-wanita pada masa dan waktu tersebut. Pendek kata, apa yang ada pada diri Mus'ab bin Umair itulah yang diinginkan oleh seorang yang bergelar lelaki. Namun takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila beliau ini melihat banyaknya daripada sahabat-sahabat Nabi yang baru masuk Islam, ada di kalangan mereka ini yang dihina, ada di kalangan sahabat Nabi ini dicaci, dimaki, malah ada yang disakiti, malah ada yang diseksa oleh tuan masing-masing. Atas dasar itulah dia cuba nak mengetahui, dia cuba nak menyelami apakah sebenarnya perkara yang berlaku di sebalik setiap peristiwa yang dia tatap, setiap peristiwa yang dia tengok dan saksikan ini. Dan dia dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kuat dan kukuhnya keimanan yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut tauhid yang begitu jitu di kalangan sahabat-sahabat beliau.
Lalu atas bantuan salah seorang sahabat Nabi, beliau mendatangi rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Dan kita sedia maklum dalam sejarah, rumah Al-Arqam ni antara salah satu rumah yang dijadikan pusat penyiaran dan penyebaran dakwah pada awal-awal Islam. Jadi dia bertemu dengan Nabi, dia mendengar syarahan-syarahan daripada Nabi berkaitan dan berkenaan dengan agama Islam. Lalu dia menyatakan bai'ah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia masuk Islam. Selepas itulah Rasulullah membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada Mus'ab secara ringkas. Selepas mendengar ayat-ayat Al-Quran tadi, hati dia jadi tak keruan, hati dia jadi tak menentu, seolah-olah lantunan ayat-ayat Al-Quran yang berupa wahyu dan kalam Allah ini bukanlah seperti kalam-kalam manusia biasa yang dia pernah dengar sebelum ini. Dan kita juga turut tahu, pada zaman Rasulullah ada sebuah pasar yang dikenali sebagai Pasar Ukas, yang mana di pasar inilah diadakan pertandingan beradu kekuatan. Di Pasar Ukas juga pertandingan ratu cantik di kalangan wanita. Di Pasar Ukas jugalah dipertandingkan pidato-pidato dan ceramah. Di pasar ini jugalah dipertandingkan syair-syair tertentu. Jadi kita tengok sinonimnya bangsa Arab ini dengan syair-syair, dengan tata bahasanya. Bagi diri Mus'ab yang sering mendengar ayat-ayat tersebut, beliau mendengar Al-Quran daripada Nabi Muhammad tadi seolah-olah dia di luar kebiasaan ayat-ayat yang pernah didengar daripada mulut manusia biasa. Atas dasar ketidakkeruan dia inilah Rasulullah kemudian mengusap-ngusapkan tangannya yang mulia ke atas dada Mus'ab, seolah-olah Nabi menenangkan beliau dan mendoakan untuknya. Selepas itulah Mus'ab bin Umair merasakan ketenangan yang tidak pernah dirasai sebelum ini. Seolah-olah usapan daripada tangan Rasulullah digabungkan dengan doa Nabi tadi mendatangkan kebahagiaan yang begitu hakiki buat diri Mus'ab. Tetapi di luar sana, yang menanti Mus'ab seolah-olah singa betina yang cukup buas. Manusia yang paling dihormati dan ditakuti adalah ibu dia, iaitu Khunsa binti Malik. Ibu kepada Mus'ab ini adalah seorang wanita yang cukup dominan, cukup berpendirian teguh. Kalau dia kata A, A lah. Kalau dia kata B, B lah. Dia begitu dihormati di kalangan wanita-wanita bangsawan Arab pada zaman itu. Dan ini menjadi kerahsiaan kepada diri Mus'ab. Kalau boleh dia tak mau rahsia keislaman dia ni pecah di kalangan ahli keluarga dia, di kalangan kaum kerabat dia. Lebih-lebih lagi jangan sampai kerahsiaan ini sampai ketahuan kepada ibu dia Khunsa binti Malik. Tetapi lama kelamaan di tangan seorang lelaki yang bernama Utsman bin Talhah, akhirnya rahsia ini pecah dan sampai kepada pengetahuan ibunya Khunsa binti Malik tadi. Lalu dia cukup memarahi Mus'ab bin Umair dan dia meminta kepada Mus'ab agar meninggalkan kembali agama baru yang dia anuti dan ambil daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diadakan satu, kita kata macam event. Keluarga bangsawan-bangsawan ini dengan ibunya menjemput pemuka-pemuka yang besar, pemuka-pemuka yang hebat, yang terdiri daripada kalangan orang-orang tua yang mereka yakin mampu menasihati Mus'ab dan boleh tarik dan ajak Mus'ab kembali murtad kepada agama asal. Jadi Mus'ab dia tak takut. Mus'ab memang menghadiri upacara parti dan event ini, tetapi dengan bangganya di hadapan ibu yang dia hormat dan takuti, di hadapan paman-paman dan ahli-ahli keluarga yang lain, akhirnya dia mengatakan dia tetap tidak bergenjak dengan akidah dia yang baru, iaitu kekal dalam agama Islam. Atas dasar inilah menimbulkan kemarahan yang meluap-luap di sisi ibu dia. Akhirnya Mus'ab dikurung. Sampai tahap Mus'ab dikurung, Mus'ab dikunci, hanya diberi makanan dan minuman.
Bila dikurung, seolah-olah sosialisasi bagi diri Mus'ab terhalang. Tak boleh jumpa sesiapa, tak boleh berkawan dengan sesiapa, tak boleh mendengar apa-apa berita daripada luar tempat dia ditawan dan dikurung. Tetapi akhirnya dengan satu helah dan trik, akhirnya dia berjaya menipu penjaga tu, dia boleh lolos dan berjaya keluar. Lalu akhirnya pada waktu tersebut, zaman kemuncak penghinaan, zaman kemuncak kita kata keperitan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya Nabi mengarahkan sahabat-sahabat yang sebahagian besar ini disiksa supaya berhijrah ke satu negara. Negara mana? Negara Habsyah. Kan dalam sejarah Islam berlaku dua kali. Hijrah ke Habsyah kali pertama, hijrah ke Habsyah kali kedua. Dan Mus'ab menyertai hijrah ini, lalu dia pergilah ke Habsyah. Walaupun dia duduk di Habsyah, sama juga dengan seorang sahabat lain yang nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Walaupun di sini ada perlindungan daripada Raja An-Najasyi, tetapi mereka juga tetap tidak merasakan ketenangan. Bukan tak tenang apa, tak tenang sebab berjauhan dengan batang tubuh Nabi. Tak tahu apa perkembangan Nabi, tak tahu Nabi kena buat apa, tak tahu apa yang Nabi lakukan sekarang. Jadi perasaan ini membuat-buat di kalangan sahabat-sahabat Nabi, terutama Mus'ab dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi lama kelamaan, bila sampai tempoh mereka semua kembali, dan waktu kembali inilah telah berlakunya satu pertukaran yang cukup luar biasa. Yang sebelum ini keadaan Mus'ab yang kita cerita pada awal-awal tadi sudah bertukar rupa. Yang mana bila buat pertama kali Mus'ab datang ke majlis Nabi, yang mana Nabi pada waktu tersebut ada bersama dengan sebahagian besar sahabat-sahabat lain. Bila tengok Mus'ab ni masuk dalam keadaan serba kekurangan, dalam keadaan kusut masal, dalam keadaan seolah-olah tidak terurus, yang mana pakaian dia compan-camping, hanya sehelai sepinggang, bak kata peribahasa orang Melayu. Dan tengok keadaan Mus'ab inilah yang menyebabkan berlaku tiga kategori di kalangan sahabat hak ada dengan Nabi. Hak pertama yang tak sanggup tengok Mus'ab lagi ni, kalau nak banding dengan keadaan dia dulu, pejam mata. Jadi sahabat-sahabat ni pejam mata kerana tak sanggup tengok keadaan Mus'ab sekarang. Kelompok yang kedua dia tak pejam mata, tapi mereka menundukkan kepala seolah-olah menundukkan pandangan mereka. Tak sanggup juga nak tengok Mus'ab lagu ni lah ni. Dan yang terakhir, mereka tengok Mus'ab tapi dalam keadaan mengalir dan menitiskan air mata. Kita dapat lihat betapa besarnya pengorbanan yang telah dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Daripada seorang lelaki, anak remaja yang memiliki segala-galanya, yang menjadi keperluan dan kegilaan seorang lelaki, sanggup ditinggalkannya demi sebuah pengorbanan, demi sebuah akidah, iaitu Islam. Jadi dipendekkan cerita, yang nak dikaitkan dengan Mus'ab ialah beliaulah merupakan duta pertama sebagai pendakwah yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Kita tahu bila Rasulullah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berdakwah secara jahar, berdakwah secara terang-terangan, dan ini adalah period ataupun masa kedua selepas dakwah secara sembunyi. Awal-awal sembunyi, bila dah sampai masa dakwah secara jahar, dakwah secara terang dan terbuka, maka Rasulullah mengambil peluang ini untuk mendakwahkan seluas-luasnya kepada mana-mana individu dalam bentuk fardiyah yang dirasakan perlu untuk didakwahkan oleh Nabi. Bahkan Nabi juga tidak melepaskan satu advantage, satu peluang, iaitu dengan kedatangan setiap tahun tetamu-tetamu Allah yang kita panggil jemaah-jemaah haji daripada pelbagai pelosok tempat dan negara. Jadi Nabi ambil peluang
Cuba cari mana-mana kelompok, dari mana-mana jemaah haji hak luar daripada kota Mekah, cuba dakwahkan mereka dengan agama ini, iaitu agama Islam. Walaupun kebanyakan daripada jemaah ini menolak, tetapi ada satu kelompok dan kumpulan dari bangsa Khazraj. Bila sebut Khazraj, sinonim dia datang dari bumi Madinah. Sebab di Madinah ada Aus dan Khazraj. Walaupun Aus Khazraj asal dia bumi Yaman, sejarah awal dulu Aus Khazraj ni asal dari Yaman. Sebelum Aus dan Khazraj masuk Madinah, 3 keluarga besar Bani Yahudi itu dah ada di Madinah lebih awal. Yahudi Bani Quraizah dah ada, Yahudi Bani Nadir dah ada, Yahudi Bani Qainuqa dah ada. Bila Aus dan Khazraj dari Yaman ini masuk, mereka menjadi kuli-kuli dan pekerja bagi tanah-tanah pertanian orang-orang Yahudi tadi. Akhirnya sekian lama mereka mula berkembang biak dan beranak pinak. Jadi salah satu suku kaum Khazraj tadi yang dipimpin oleh seorang lelaki bernama As'ad bin Zurarah. Jadi As'ad bin Zurarah di belakang dia ada 5 orang. Jadi campur dia 6 orang yang sudi untuk menerima seruan dan dakwah daripada Nabi. Akhirnya mereka masuk Islam dan mereka berjanji dengan Nabi bahawa tahun akan datang mereka akan datang sekali lagi, tapi mereka akan cuba dakwahkan di kalangan ahli keluarga lain yang terdekat. Mudah-mudahan di kemudian tahun mereka akan datang dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih besar daripada hari ini. Dan dia mengotakkan janji dia. Tahun berikutnya As'ad bin Zurarah datang, tapi kali ini dengan 12 orang. Maksudnya dia balik 6 dulu, hampir 1 kali ganda lah. Maksudnya dia boleh 6 orang lagi. Jadi inilah yang kita sebut sebagai perjanjian Aqabah dalam Islam tu. Juga ada Aqabah 1, Aqabah 2. Yang inilah yang mana Aus ada 3 orang, Khazraj ada 9 orang. Hari itu kaum Khazraj saja 6. Jadi hak mari 12 ni 3 Aus, 9 Khazraj. Jadi lepas pada itulah As'ad bin Zurarah ni minta dengan Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagi kami untuk bertemu dengan kamu sampai tahun hadapan adalah suatu yang cukup menyiksakan kami. Terlalu lama nak tunggu setahun. Jadi ada baiknya kamu utuskan salah seorang sahabat kamu datang bersama kami, kemudian dia balik dengan kami ke Madinah. Dialah yang akan mengajarkan agama Islam ini kepada anak-anak kami, kepada kaum kerabat kami dan kaum-kaum yang ada di Madinah. Nabi berjanji akan hantar seorang, dan Nabi buat perkiraan agak-agak siapa nak hantar ni. Mus'ab muda lagi masa tu. Pada bayangan kita mestilah tugas yang begitu besar dan mencabar ini perlu diletakkan di kalangan sahabat senior ke sahabat junior. Mesti kita sahabat senior. Tapi yang dilantik ialah inilah dia, Mus'ab bin Umair. Sebab apa? Nabi melihat banyak perkiraan. Perkiraan yang pertama, sebab Mus'ab akan hadapi bukan hanya Aus dan Khazraj, bahkan Mus'ab juga akan hadapi Bani Yahudi di Madinah. Dan ini memerlukan apa yang kita sebut hari ini sebagai protokol. Jadi orang yang banyak terlibat dengan protokol mestilah asal daripada golongan bangsawan yang selalu banyak terdedah dengan kita kata hubungan dua hala antara satu tempat dengan tempat yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain, satu wilayah dengan wilayah yang lain, lebih besar satu negara dengan negara yang lain. Orang yang biasa bertemu dengan orang besar-besar, orang yang ada nama, ahli-ahli perniagaan VVIP ni ada pada batang tubuh Mus'ab. Ditambah pula dengan ilmu-ilmu Islam yang dia belajar selama dia hidup dengan Nabi. Gabung dua tu, dia mempunyai kelayakan yang diperlukan untuk dihantar oleh Rasulullah sebagai pendakwah di Madinah. Jadi akhirnya berangkatlah Mus'ab bersama dengan As'ad bin Zurarah dengan pasukan-pasukan yang lain. Sampai saja di Madinah,
target utama As'ad bin Zurarah ni, dia nak cari kalau boleh kepala-kepala, ketua-ketua. Kalau kita baik cari anak buah dulu dah. Kita kan baru nak start, baru nak mula dengan basic. Pujuklah anak buah, tariklah anak buah, dakwah seru anak buah. Dia kalau boleh nak cari kepala. Tapi sememangnya dia pi ke satu tempat namanya Bani Ash'al. Dia pi ke Bani Ash'al, kemudian dia cuba perkenalkan Islam. Dia cerita tentang Islam, dia seru tentang Islam, dia dakwah tentang Islam. Tetapi akhirnya sampai kepada pengetahuan ketua mereka, iaitu Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr di kemudian hari masuk Islam, jadi sahabat besar Ansar. Sampai kepada pengetahuan Usaid, akhirnya Usaid marah dekat Mus'ab. Pasal apa kamu datang ke perkampungan kami, datang kepada kaum Bani dan puak kami, kemudian cuba meracuni pemikiran dan menyelewengkan akidah lama mereka supaya terima dengan pandangan akidah dan agama baru kamu. Dia tahu Usaid bin Hudayr seorang yang jenis bengis. Usaid bin Hudayr seorang yang tegas dan dia cukup garang. Tetapi cara diplomasi yang ditunjukkan oleh Mus'ab, dia bercakap dengan nada yang cukup lembut, jernih, tulus dan nampak keikhlasan. Akhirnya dengan diam-diam, dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut tadi, dengan keyakinan hujah-hujah ayat-ayat Al-Quran dan tafsiran-tafsiran yang dibawa olehnya berkenaan dengan Islam tadi, akhirnya hati Usaid bin Hudayr boleh gugur. Akhirnya Usaid bin Hudayr pun masuk Islam. Bila Usaid bin Hudayr masuk Islam, jadi anak-anak buah ni pi bagi tahu kepada timbalan yang kedua, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az pun kemudian hari jadi sahabat besar Ansar. Sahabat mari tanya Usaid, pasal apa kamu ni mudah sangat? Akhirnya cerita kat Sa'ad, mudah sangat Sa'ad tadi, dia sendiri pun kena masuk Islam juga. Jadi dua orang sahabat besar, Usaid bin Hudayr dengan Sa'ad bin Mu'az. Akhirnya berita ni sampai kepada pengetahuan bani-bani yang lain, tokoh-tokoh dan ketua yang lain di Madinah di kalangan Aus dan Khazraj. Sampai akhirnya tokoh besar seperti Sa'ad bin Ubadah, tadi Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah sahabat besar Ansar masuk Islam, Amr bin Jamuh masuk Islam. Lagilah orang duk bercakap pasal 4 tokoh yang besar, 4 tokoh yang glamour di Madinah dah menyerah kalah dengan agama baru yang dibawa oleh As'ad bin Zurarah dengan sahabat Nabi yang nama Mus'ab bin Umair. Akhirnya kelompok-kelompok ini mula datang mengerumuni rumah As'ad bin Zurarah. Tujuan mereka nak serang siapa? Nak serang Mus'ab lah. Kerana disebabkan Mus'ab, ramai tokoh-tokoh mereka sudah beralih arah. Akhirnya setelah mendengar penerangan daripada Mus'ab bin Umair, kalaulah tokoh-tokoh kamu ini yang lebih hebat pada pandangan kamu, lebih bijak, lebih terlatih, lebih cerdas pun boleh menerima agama ni, apatah lagi kamu? Mula-mula tu nak marah. Bila dengar Mus'ab cakap elok-elok dengan hujah yang baik, dia pun cakap apa? Kalaulah orang seperti Usaid bin Hudayr pun masuk Islam, kalaulah Sa'ad bin Mu'az pun masuk Islam, kalau Sa'ad bin Ubadah pun masuk Islam, kalau Amr bin Jamuh pun masuk Islam, kita tunggu apa lagi? Mari kita ramai-ramai masuk Islam. Kemenangan besar-besaran buat dakwah Mus'ab bin Umair. Jasa dia cukup besar walaupun usia dia muda lagi pada zaman ataupun waktu tersebut. Jadi dia menyertai Rasulullah dalam perang Badar selepas peristiwa hijrah. Dan dia bunuh adik dia sendiri. Sebab adik dia waktu tu memihak kepada kafir musyrikin Mekah. Dia bunuh adik dia dalam perang Badar. Tapi perang Uhud umur dia tak panjang. Dalam perang Uhud beliau terkorban. Dalam perang Uhud Mus'ab bin Umair terkorban. Jadi perang Uhud ni Islam menang ke Islam kalah? Perang Uhud menang ke kalah? Perang Badar menang. Jadi kafir musyrikin Mekah nak balas balik kekalahan memalukan mereka pada perang Badar, mereka perang di Uhud.
Uhud mula-mula Islam menang, betul. Tetapi ada berlaku ketidaktaatan pada perintah Nabi, terutama geng-geng pemanah. Atas bukit Uhud tu ada 50 orang dari pasukan pemanah diketuai oleh Abdullah bin Jubair. 3 orang sahabat Nabi hak paling hebat dalam sejarah bab memanah. Hak paling cekap pertama, hak nombor 10, hak dijamin, nombor 10 ke nombor 9 ikutlah. Sahabat hak dijamin masuk syurga. Siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lagi siapa? 6 orang lagi. Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah. Lagi siapa? Hak kaya, siapa hak kaya? Abdul Rahman bin Auf. Lagi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Seorang lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tu Nabi doakan kepada dia, setiap kali Sa'ad melepaskan bidikan anak panah pasti akan mengenai sasaran. Kalau ada 40 anak panah, 40 lah kena sasaran. Yang kedua, inilah komandan dia, Abdullah bin Jubair. Seorang lagi sahabat nama Rafiq bin Khadij. Ini juga cekap dan hebat dalam memanah. Jadi dia pun bagi tahu dah, Rasulullah kata menang atau kalah, jangan turun, jangan tinggalkan tempat dan kubu masing-masing. Tetapi apabila pasukan kafir musyrikin Mekah mula berundur, bukan undur balik, tapi undur, nak rancang strategi lain, yang ditinggal di tengah-tengah lembah Uhud tu apa? Harta ghanimah. Akibat tertawan, tertarik, tersilau dengan harta-harta berbentuk material keduniaan tadi, bukan kata separuh, hak 50, 40 orang turun. 40 orang turun nak pergi rebut harta-harta ghanimah, hak tinggal 10. Dan benda ni disedari oleh komander Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid tak masuk Islam lagi. Khalid Al-Walid masuk Islam selepas perjanjian Hudaibiyah, baru Khalid masuk Islam. Ni baru perang Uhud. Jadi Khalid, dia susun strategi, dia pusing kok belakang, dia naik kok belakang bukit Uhud. Akhirnya dengan naiknya tentera musyrikin Mekah berbondong-bondong, cuma didefend oleh 10 orang hak tinggal. Dan ke tak dan? Secekap mana pun ada nak tarik dah. Orang kau tukuk ni duk naik, akhirnya 10 syahid atas, termasuk kapten dia Abdullah bin Jubair. Dapat dekat Khalid dan tentera dia, sudahlah. Tempat paling strategi untuk ahli memanah sekarang, panah siapa dah? Panah orang Islam ke panah musuh? Musuh panah orang Islam lah. Masa ni lah kedudukan Rasulullah mula terancam, sebab sasaran mereka batang tubuh Nabi. Waktu itu Mus'ab dalam perang Uhud, tugas dia bawa panji, bawa bendera. Dalam kalut itulah dia nak defend Nabi. Dia menyerbu masuk dalam kumpulan musuh yang ramai, seolah-olah tak ada timbang tara. Kita kata tak sama kekuatan. Akhirnya musuh Ibnu Qumayyah tebas lengan dia, putus lengan kanan Mus'ab bin Umair. Jatuh panji. Tapi dia angkat panji tu, dia pegang dengan celah ketiak dia, pegang pedang belah kiri pula. Lepas tu kena tebas pula belah kiri. Jatuh sekali lagi panji. Akhirnya tak boleh nak pegang pedang, dia kepit dua-dua tangan dia, kepit panji. Dia masuk menyerbu, inilah mata tombak godok dia punya dada. Dia jatuh dan menemui syahid. Tengok Mus'ab bin Umair. Bila selesai perang Uhud, Rasulullah cek. Rasulullah menangis tengok Mus'ab bin Umair. Sebab apa keadaan dia? Seolah-olah macam tak cukup kain. Inilah sahabat yang dikatakan, bila tutup muka dia, nampak kaki. Bila tarik kain nak tutup kaki, nampak muka. Padan tak dengan kekayaan dia di zaman remaja? Tak padan. Tapi itulah anugerah, ganjaran syurga dan syahid yang Allah berikan pada dia. Rasulullah minta tutup muka dia, hak terlebih kaki cari rumput-rumput izkir di gurun. Ada satu jenis rumput nama rumput izkir, kutik rumput-rumput ni, bukan kambus, tutup kaki, hak terlebih, hak nampak tadi.
Jadi kebanyakan syahid-syahid di Uhud ni Rasulullah kebumikan di mana tempat mereka meninggal. Kalau di situ mereka meninggal, gali lubang kat situlah. Ada yang dalam lubang tu seorang, ada dalam lubang tu 2 orang, ada dalam lubang tu 3 orang. Dalam sejarah, berapa orang mati perang Uhud? Besar jumlah dia. Berapa puluh? 70 orang. 70 orang tu 4 daripada muhajirin, 66 ansar. 4 muhajirin, 66 ansar. Antaranya ialah siapa? Pak saudara Nabi lah. Hak hebat. Hamzah bin Abdul Muttalib terkorban. Kemudian sepupu Nabi Abdullah bin Jahshin terkorban. Kemudian inilah Mus'ab bin Umair muhajirin terkorban. Seorang lagi nama Syaman bin Usman. Syaman bin Usman ni dia tak mati perang Uhud. Syaman bin Usman dijumpai dia tengah menggelupur kesakitan. Jadi sebab dia masih hidup, Nabi minta lepas perang Uhud ni dia dibawa balik ke kota Madinah untuk dirawat. Sampai di Madinah baru dia meninggal. Dia tak meninggal di Medan. Jadi bila dia meninggal di Madinah, Nabi minta dia bukan ditanam di Baqi', tetapi dibawa balik ke tempat hak dia mengelupur sakit tadi. Jadi tempat hak dia sakit diambil, walaupun dia tak meninggal di situ, meninggal dalam kota Madinah untuk dirawat, tapi Rasulullah minta dia dikebumikan dan disemadikan di tempat dia dijumpai mengelupur. Jadi itulah 4 orang sahabat muhajirin. Yang inilah ada khilaf kalau kita buka antara kitab hadis Bukhari dengan Imam Tirmizi. Dalam kitab hadis Bukhari meriwayatkan bahawa yang mati memang 70 orang. Yang saya sebut tadi pendapat Imam Bukhari menerusi Anas bin Malik. 4 daripada muhajirin, 66 ansar. Tapi kalau buka riwayat Imam Tirmizi tentang 70 orang ni daripada periwayatan Ubay bin Ka'ab. Bukhari, Anas bin Malik, Tirmizi, Ubay bin Ka'ab, 76 muhajirin, 64 ansar. Tu je beza. Bukhari 4 muhajirin, 66 ansar. Tirmizi 6 muhajirin, 64 ansar. Beza 2. Jadi Rasulullah balik nak masuk dalam kota Madinah. Dia ditahan oleh seorang perempuan Banu Dinar. Perempuan tu tanya sahabat-sahabat, dia tak nampak Nabi. Wahai sahabat-sahabat, Rasulullah lagu mana? Bagaimana keadaan Rasulullah waktu perang? Rasulullah selamat. Aku tak percaya selagi aku tak tengok sendiri keadaan Nabi. Dia pun tengok Nabi alright, Nabi okey saja. Baru dia lega. Perempuan Banu Dinar. Baru dia tanya ahli keluarga dia, macam mana dia punya bapa, macam mana dia punya suami, macam mana dia punya anak lelaki, macam mana dia punya saudara lelaki. Sahabat sugul, sedih nak bagi tahu, bapa kamu terkorban, suami kamu terkorban, anak lelaki kamu terkorban, saudara lelaki kamu terkorban. Lalu dia mengeluarkan ucapan unggul dalam sejarah, kullu musibatin ba'daka jalil. Setiap musibah, setiap ujian ba'daka, setelah aku mengetahui kamu Rasulullah masih hidup, jalil. Benda tu tak ada hak besar sikit pun, semua jadi kecil. Kamu nak cerita bapa aku mati, kecil, Rasulullah hidup. Kamu nak cerita suami aku mati, kecil bagi aku, yang penting Rasulullah hidup. Kamu nak cerita anak lelaki aku mati, kecil, yang penting Nabi hidup. Kalau kita ni agak-agak lagu mana? Lagu mana pengurusi ni? Geng-geng Padamidin. Oh, bapaknya meninggal, aduh. Suami meninggal juga, anak pun meninggal, adik-beradik pun meninggal. Kullu musibah ba'daka jalil. Sebelum masuk tu baru bertemu dengan Hamnah. Siapa Hamnah? Hamnah adik-beradik Hamzah. Hamnah ni anak saudara Hamzah. Hamnah ni anak saudara Hamzah. Dia macam ni. Mak saudara Nabi ada nama Umaymah. Tahu? Mak saudara Nabi ada nama Umaymah, kahwin dengan Jahshin bin Ri'ab.
Jadi anak dia Abdullah. Abdullah pun mati perang Uhud. Ubaidillah, Zainab binti Jahshin, isteri ada kan isteri Nabi, Zainab binti Jahshin, yang mana sebelum ni dia kahwin dengan siapa sebelum kahwin dengan Nabi? Dia kahwin dengan Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Kemudian dia bercerai dengan Zaid, kahwin dengan Rasulullah. Zaid kahwin dengan siapa pula? Zaid kahwin dengan siapa lepas bercerai dengan Zainab? Sebenarnya tujuan berlaku perkahwinan Zainab dengan Zaid tu, Allah nak menetapkan satu hukum. Rasulullah sendiri yang pimpinan Zainab untuk Zaid, walaupun Zainab tu suka dekat Nabi, tapi dia nak hapuskan satu kepercayaan karut marut yang sebelum ini menguasai pemikiran Arab musyrikin Mekah, iaitu mana-mana anak angkat dia buat sama level macam anak sendiri. Seolah-olah dia ni padahal anak angkat, tapi bila anak angkat dia kahwin, bila anak angkat ni bercerai, tak boleh nak kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Seolah-olah macam level anak angkat tu sama taraf dengan anak sendiri. Jadi Rasulullah nak hapus satulah. Allah buat kisah ni. Mula-mula Zaid kahwin dengan Zainab. Bila Zaid bercerai dengan Zainab, Zainab tu bekas isteri anak angkat Nabi. Jadi Nabi boleh kahwin. Jadi nak hapuskan hak lama, tak boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Sekarang boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Contoh Nabi dah tunjuk ni, dia kahwin dengan Zainab. Tapi Nabi kata, siapa yang nak kahwin dengan perempuan ahli syurga, inilah dia. Siapa nak kahwin dengan perempuan ahli syurga, inilah dia. Ummu Aiman, pengasuh Nabi. Zaid bin Harisah kahwin dengan Ummu Aiman. Aiman tu siapa? Ummu Aiman, mak kepada Aiman. Aiman tu anak dengan suami dia dulu. Suami dia dulu tak masuk Islam. Aiman tu masuk Islam, mati dalam perang Hunain. Aiman, Ummu Aiman, anak dia tu mati dalam perang Hunain. Bila kahwin dengan Zaid bin Harisah, anak dia jadi seorang komander perang paling muda, Usamah bin Zaid dalam sejarah. Tu anak Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman. Baik. Zainab bin Jahshin, adik perempuan dia Hamnah binti Jahshin itulah isteri kepada Mus'ab. Dia pun tanya Nabi, bagaimana keadaan pak saudara? Siapa pak saudara? Dah dia sepupu Nabi, samalah pak saudara Nabi, pak saudara dia Hamzah. Tanya pasal Hamzah syahid. Dia sedih, tapi dia melantunkan syair-syair tentang ganjaran syurga. Lepas tu adik-beradik dia, abang dia Abdullah bin Jahshin, abang kamu Abdullah pun meninggal. Dia tak sedih mana, dia lantunkan syair. Mus'ab suami aku, Mus'ab meninggal juga. Tu dia menangis. Jadi orang pun tanya, Pak Hamzah meninggal, hang tak menangis, duk lantun syair. Abang kamu Abdullah bin Jahshin tak menangis, duk lantun syair. Pasal apa? Tang suami kamu menangis. Aku menangis bukan sebab dia meninggal, sebab aku tahu ketiga-tiga mereka ganjaran syurga oleh Allah. Yang aku sedih, anak-anak dia ni dah jadi anak yatim. Anak dia tu anak akulah. So, Mus'ab tu suami dia. Kubur Abdullah bin Jahshin duduk dekat dengan kubur Hamzah. Hak lain jauh sikit. Dan Nabi solatkan satu-satu. Tanam solat. Okey, baik. Habislah cerita Mus'ab bin Umair. Stapler tak tahu ke mana lagi ni dah. 40 minit dah. Lambat lagi stapler ni. Okey. Bayangan awal nak bagi tahu, inilah antara bentuk peran peri pentingnya hubungan dakwah dengan diri seorang manusia. Kalau kita ambil pada awal kata dakwah tadi, dakwah ni ialah suatu bentuk ajakan, suatu bentuk panggilan, suatu bentuk seruan untuk mengajak manusia-manusia ataupun individu-individu lain, tidak kira apa punya bangsa, tak kira apa punya jantina, baik laki-laki atau perempuan, untuk sama-sama beriman kepada Allah dan sama-sama mentaati Allah.
Dari segi garis akidah pun kita kena beriman dan ikut. Dari segi garis syariat pun kita kena beriman dan ikut. Dari sudut adat dan akhlak pun kita kena beriman dan ikut. Kalau ambil bahasa Arab betul, dia cuma masdar, kata benda. Dakwah ni masdar daripada kata kerja da'a yad'u da'watan, iaitu ajakan, panggilan, seruan. Pernah guru saya dulu berpesan, di Azhar Mesir dulu ada seorang doktor nama Dr. Tohar Royan. Dr. Tohar kata, dakwah sebenarnya tidak pernah memerlukan kalian-kalian semua, tetapi kalian-kalian semualah yang memerlukan kepada dakwah. Dakwah tak perlu kepada kalian. Kalian tu siapa? Anak-anak murid hak duduk depan dia dalam kelas. Dakwah tak perlu kepada kalian. Kalian yang perlu kepada dakwah. Setelah balik, bila kita fikir, bila kita amati, bila kita renung, betul apa yang dia cakap. Sememangnya dakwah tak pernah memerlukan kita, tetapi kita yang memerlukan kepada dakwah. Tetapi apa pesanan beliau? Pesanan beliau, kita nak berdakwah samalah seperti kita nak bayar zakat. Tahu orang nak bayar zakat? Zakat ni bila kita nak bayar, cukup haul, cukup nisab baru boleh bayar. Kalau tak cukup haul, tak cukup nisab, boleh bayar ke tak boleh bayar? Dia tak boleh bayar. Jadi sama juga bila balik, ada di kalangan kamu mungkin akan bergelar ulama. Mungkin di kalangan kamu pekerjaan tu, pekerjaan ni, profession tu, profession ni. Walau apapun bidang kamu nanti, bila kamu nak berdakwah dan mengajak orang lain kepada Allah dan kebaikan, maka samalah keadaannya seperti kamu bayar zakat. Biar sebelum bayar, kamu betul-betul cukup haul, cukup nisab, baru layak untuk kamu bayar. Tetapi selagi tak cukup haul, selagi tak cukup nisab, tak payah bayar. Yang jadi masalah yang aku bimbang, ada di kalangan kamu nanti, dia tak cukup haul, dia tak cukup nisab pun dia nak bayar zakat juga. Faham tak dia nak kiyah apa? Dia nak kiyahnya ilmu pun tak sebelah mana, ilmu pun tak cukup mana, ilmu pun tak kemas mana, dia nak mengajak orang juga. Termasuk saya lah, tak berapa kemas mana juga. Tapi dakwah, nak kata ajak orang pada Allah, nak kata ajak orang pada Islam, nak kata ajak orang pada agama, ni bukan kerja mudah. Sebab kerja ni dimulakan oleh generasi paling awal, Nabi-Nabi dan Rasul. Memang dia kerja yang mulia. Bahkan dia sebut sebagai rumusan, perlunya manusia kepada dakwah sebenarnya lebih besar dari perlunya manusia kepada makan dan minum. Sebab apa? Sebab Allah menjadikan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik penyempurnaan. Bila manusia dijadikan sebaik-baik makhluk dan kejadian, maka layak dan aula keutamaan dia untuk dinobatkan sebagai khalifah, untuk menguruskan alam semesta ini berbanding dengan makhluk yang lain. Banyak makhluk Allah, ada gunung ganang, bukit bukau, pernah ditaklifkan tapi mereka tak mau terima. Binatang ada tetapi tidak layak, yang lain ada tetapi tidak layak. Sememangnya kejadian dan penciptaan manusia itulah yang melayakkan dia jadi khalifah. Dan antara salah satunya ialah dakwah dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Dan manusia dibekalkan dua elemen, satu dipanggil akal, satu dipanggil nafsu. Manusia ada akal untuk menilai mana baik, mana buruk. Manusia juga ada nafsu, tetapi kebanyakan nafsu ini biasa mengarahkan ke arah baik ke jahat? Jahat. Dan Allah bukakan pada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan diilhamkan fujur, takwa. Allah sebut fujur dulu ke takwa dulu?
Allah sebut fujur dulu sebab Allah pun tahu kebiasaan manusia ni, sikap dia suka menentang, suka ingkar, suka kufur, suka melawan. Jadi takwa duk terkemudian, takwa duk terkebelakang. Nak cari hak takwa tu lebih susah, lebih sukar, lebih payah, lebih rumit daripada hak fujur. Jadi akan ada ramai manusia-manusia yang fujur berbanding dengan bilangan dalam konteks manusia yang bertakwa. Atas sebab inilah kita semua memerlukan dakwah. Apa itu dakwah? Dinasihati oleh orang lain, ditegur oleh orang lain, diperbincangkan oleh orang lain, disarankan oleh orang lain, diberi pendapat oleh orang lain. Sebab itu kita kalau boleh jangan hidup bersendirian dan berasingan daripada orang lain dari sudut sosial. Sebab manusia ni ialah manusia yang berbentuk biologi, manusia yang berbentuk psikologi, manusia yang berbentuk sosial. Kita ada bentuk biologi. Biologi dari sudut kemanusiaan dan keinsanan kita. Bila kita sentuh tentang biologi, sifat manusia ni suka kepada pasangan jenis. Kalau jantan suka yang betina, kalau lelaki suka kepada perempuan. Keperluan biologi nak beranak pinak, nak ada warisan, nak ada keturunan. Tu standard manusia. Keperluan biologi dia. Tapi kalau macam ni, jantan suka jantan, betina suka betina, ni lagu mana? Itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang Allah buat. Sampai bentuk macam ni Allah dah hukum kaum Lut dulu. Apabila dia menyalahi fitrah semula jadi dan keperluan biologi seorang manusia dari sudut psikologi. Maksudnya manusia ni ada otak, ada akal dan mampu untuk menerima pelajaran, mampu untuk menerima ilmu. Jadi manusia hari ni boleh terima macam-macam ilmu, boleh terima macam-macam pelajaran, boleh terima macam-macam maklumat, boleh terima macam-macam informasi. Dia boleh belajar untuk jadi lebih lagi. Dan begitu juga dari sudut sosiologi. Dia jenis suka berkawan. Kita perlukan kawan, kita perlukan teman, kita perlukan sahabat, kita perlukan kaum, kita perlukan jemaah. Jadi dalam untung sahabat, dalam untung berkawan, dalam untung jemaah, inilah dakwah itu hadir. Kalau ada di antara kita buat tak betul, orang lain tolong tegur. Kita buat tak betul, orang lain tolong nasihat. Kita buat tak betul, orang lain tolong saran. Kita buat tak betul, orang lain tolong perbetul. Itulah penting dakwah. Kalau kita nak duduk seorang-seorang, kita buat apa pun tak ada orang tegur. Last sekali kita rasa semua yang kita buat tu betul. Ni penting dakwah. Ini kata amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tengok, dakwah ni terbahagi kepada berapa? Dua kan? Ada dakwah fardi, ada dakwah jama'i atau dakwah ammah. Dakwah fardi contoh antara yang berlaku pada zaman Rasulullah dulu. Rasulullah dulu tahun-tahun keperitan, tahun-tahun kesedihan. Amul huzn dia panggil. Kematian Khadijah dan kematian bapa saudara dia Abu hak jaga Nabi, hak pelihara Nabi, Abu Talib. Hak tahun ni lah berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita bukan nak sentuh Isra' dan Mi'raj, tetapi yang kita nak sentuh ialah untuk mengubati kesedihan hati Nabi ni. Bila dua orang tunjang, dua orang tonggak paksi kekuatan Nabi, isteri dan pak saudara dia, sebelum ni duk bela, duk defend, duk lindung dia, tak ada dah. Jadi terbuka kepada kafir-kafir musyrikin Mekah untuk buat yang lebih layak dan lebih teruk pada Nabi. Akhirnya Nabi cuba cari perlindungan. Nabi nak minta perlindungan dengan Bani Saqif. Bani Saqif ni duduk di mana? Di bumi Taif. Nabi pergilah ke bumi Taif. Seorang ke dengan siapa? Dia pergi dengan tadilah anak angkat dia tadi, Zaid bin Harisah. Pi 90 km Mekah Taif, jalan kaki. Balik 90, 180. Sanggup ke tak sanggup?
Bukan highway ada R&R. Padang pasir, panas, bahang, ribut pasir, macam-macam. 90 pi, 90 balik, akhirnya sampai di bumi Taif. Cari ketua Bani Saqif, 3 beradik, 3 bersaudara, Abu Yalai, Mas'ud dan Hubaib. Maksudnya Abu Yalai bin Amir bin Umair, Mas'ud bin Amir bin Umair, Hubaib bin Amir bin Umair. Nabi terangkan bagaimana dia nak bentuk perlindungan daripada kafir-kafir musyrikin di Mekah, tetapi dipersendakan, diperlecehkan. Malah balik Nabi itu bukannya dengan kebaikan yang diberikan, tetapi diupah anak-anak kecil di jalanan supaya dibalingkan batu-batu. Bayangkan, Nabi berdakwah sejauh itu, meminta perlindungan dengan cara baik. Kalaulah tak mau sekalipun, maksudnya tolak dengan baik dan perlakukan tetamu dengan cara yang baik. Tetapi habuan daripada dakwah tersebut, Nabi luka-luka. Bahkan nak cakap banyaknya luka yang keluar melalui kaki Nabi waktu Nabi singgah di sebuah kebun milik Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah. Nabi nak tanggal dia punya capal tu buat daripada apa? Kulit. Jadi banyaknya darah tu sampai melekit, payahnya Nabi nak buang. Kan pakai selipak, kulit, luka. Jadi antara celah-celah antara capal dengan kulit kaki Nabi tu di apa ni? Diisi dengan darah. Tadi waktu Nabi nak buka tu melekat. Sakitnya Nabi, siksanya Nabi, tapi Nabi penuh kesabaran menerimanya. Dia ada satu doa khusus kan Nabi baca di sini, panjang doa tu. Kalau orang nak ikut sunnah Nabi, bila ditimpa musibah, bila ditimpa ujian, bolehlah baca doa tu. Dan ini jugalah pernah disuarakan. Datang malaikat Jibril minta Jibril nak angkat gunung tu kan, nak empat tu. Tapi Nabi halang, Nabi tak mau. Bagi Nabi mungkin bapa-bapa mereka sebelum ni yang tolak Islam, tapi di kemudian hari kemungkinan besar anak-anak dan cucu-cucu mereka menerima agama Nabi. Tengok Nabi. Kalau kita lagu mana? Kalau kita ustaz seorang lah, saya tak. Kalau kita gunung ada 2 tu, kalau boleh 5, ambil gunung mana-mana lagi, bagi kanak sungguh. Tak, 2 tak cukup, ambil lagi gunung tu, gunung ni, kelekang, bagi mampu habis. Tapi Nabi tidak. Dan waktu inilah dakwah fardiyah berlaku. Bila dia duduk di situ, orang gaji yang jaga kebun bagi Utbah bin Rabi'ah dengan Syaibah bin Rabi'ah ni seorang Nasrani, nama dia Addas. Wahai Addas, dia sebenarnya dalam hati 2 orang tu kesian dah tengok keadaan Nabi. Wahai Addas, kamu ambil 1 tangkai anggur daripada kebun dan bawa 1 bekas minuman. Pi layan 2 orang tu. Siapa? Nabi dengan Zaid bin Harisah. Jadi Addas pun bawa depan Nabi. Silakan tuan-tuan makan anggur dengan air. Jadi Nabi ambil. Nabi petik sebiji buah anggur. Sebelum makan Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Ni doa makan ikut sunnah tak? Apa ni? Allahumma barik lana fima razaqtana. Kecoh pula tak? Benda ni berlaku di sekolah saya dulu. Biasa dulu, bila anak-anak murid nak makan ni, guru besar suruh kita, dah kita ustaz kan. Ustaz bila murid-murid nak makan, jadi ketua baca doa lah. Jadi murid-murid beli makanan, duk beratok semua di meja makan. Kita pun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. 2 hari kemudian, seorang bapa murid mai. Ustaz, saya kalau boleh tak maulah Ustaz ajar anak saya doa makan yang tidak disunnahkan oleh Nabi. Jadi doa hak sunnah lagu mana? Hak sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah kalau lagu tu. Maksudnya anak cik saya ajar Bismillahirrahmanirrahim, orang lain on Allahumma barik lana. Saya tak kata salah, dia kata. Saya kata tidak sunnah. Baik, tak apa. Saya pun tanyalah, anak abang ni sekolah kat mana? Padahal anak murid kita. Soalan tu soalan trik dah lah kan.
Anak abang sekolah kat mana? Sekolah ni lah, sekolah ustaz. Sebab tu saya mari cerita kat ustaz. Baik. Kalaulah doa makan hak sunnah bismillahirrahmanirrahim betul, macam ni Nabi baca tadi, dan Allahumma barik lana tak sunnah, salah ke baca doa tu? Salah ke nak baca Allahumma barik lana? Dalam ayat-ayat Allahumma barik lana ada unsur syirik tak? Tak ada. Semua memuji Allah. Semua memuji Allah bagi nikmat, bersyukur atas nikmat. Saya tanya dia balik. Saya ni guru, saya sebagai ustaz, mana-mana event, mana-mana acara saya kena baca doa. Kalau betul-betul nak ikut sunnah, di sekolah ni ada hari pengakak, ada hari kantin, ada hari sukan, ada hari PIBG, ada karnival tu, ada karnival ni. Agak-agak doa paling sunnah mana saya nak baca? Hari mesyuarat PIBG. Dan kalau nak ikut sunnah betul, doa kena baca, aku besar suruh. Mana ni doa PIBG zaman Nabi? Mana doa karnival? Mana doa kantin? Mana doa hari pengakak? Lepas tu nak baca doa mana? Nak baca doa mana? Doa kena baca. Lah sekali doa hak buat sendiri biasa kan? Hak KPM kementerian buat dah, jadi salah ke? Sempit sangat ke agama ni? Sempit sangat ke agama ni? Jadi time ni bukalah, time ni peluahlah. Selama mana dalam doa tu tak ada unsur-unsur syirik, doa memuji-muji dan mengagungkan Tuhan. Nikmat alhamdulillah atas rahmat-rahmat, atas anugerah, atas nikmat-nikmat yang dia bagi. Biarlah tu dah. Kembali sambung. Baca bismillah. Bila tengok Nabi baca bismillah, apa Adas kata? Sesungguhnya ini bukan ucapan biasa. Ini bukan ucapan daripada penduduk negeri ini. Bila tengok Adas kata lagu tu, Nabi sambung balik pertanyaan. Wahai Adas, dari manakah kamu berasal dan apakah agama kamu? Adas jawab, agama aku adalah Nasrani dan aku berasal dari Nineveh. Dari Nineveh. Nabi kata, kalau Nineveh itu negerinya Yunus ibnu Matta, hamba Allah yang soleh. Bagaimana kamu boleh mengetahui tentang Yunus ibnu Matta? Dia saudaraku. Dia seorang Nabi dan aku juga seorang Nabi. Dengar lagu tu, apa Adas buat? Dia peluk Nabi, dia cium kepala Nabi, dia cium kedua tangan Nabi, dia cium kedua kaki Nabi, dan dia menyatakan keislaman dia di hadapan Nabi. Ini contoh bentuk dakwah fardiyah. Apa yang menarik di sini yang kita boleh ambil pelajaran daripada kisah Adas? Yang pertama, tengok Nabi baca bismillah. Adas bukan dia kenal pun. Apa yang Nabi ajar sebenarnya ialah jati diri. Apa yang Nabi ajar sebenarnya ialah karakteristik. Apa yang Nabi ajar ialah penampilan agama. Supaya diplomasi kita sekarang ni berada di negara Muslim atau non-Muslim Nabi ni. Ikut zaman tu. Muslim ke non-Muslim? Non-Muslim. Tapi walaupun di hadapan dia juga Kristian non-Muslim, dia nak menunjukkan penampilan, jati diri dan karakteristik karisma seorang Islam. Walaupun melalui cuma bacaan doa. Dan Nabi dah tunjuk sunnah pada makanan. Sekurang-kurang dia nak memperkenalkan kepada orang lain, sekiranya ada orang Islam di negeri itu, mereka saling mengenal agama antara satu dengan lain, walaupun cuma sunnah pada makanan. Payah nak cari orang lain baca bismillah dah, kecuali orang Islam. Tadi kita pergi mana-mana negara kafir, mana-mana negara luar, tiba-tiba duduk sebelah meja kita, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana. Maksudnya dia tunjuk apa tu? Dia tengah tunjuk penampilan dan karakter dia sebagai seorang Islam. Walaupun mungkin dia pakai baju kot, mungkin dia pakai seluar jeans saja, tapi karakter tu mula kita untuk mendekati dia, untuk baik, untuk akrab sebagai seorang saudara Islam. Akibat itu yang Nabi tunjuk
maka berani bagi Adas untuk berkomentar. Bayangkan Nabi petik makan terus. Ada Adas nak tanya apa-apa tak? Kalau ambil, dah suruh bagi makan, makan je lah dah. Tengok kawan tu makan. Tapi bila Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya Nabi nak tarik apa? Karakter tadi Nabi tarik, Adas terus tanya. Sesungguhnya ini bukan ucapan biasa. Boleh menarik seseorang untuk mendekati dan bertanyakan seterusnya. Jadi berlaku two-way communication. Lalu Nabi jawab. Tengok Nabi jawab. Wahai Adas, bahasa. Bukan wahai saudara. Bukan wahai tuan. Bukan wahai kamu. Wahai Adas. Ucapan paling berlembut walaupun baru kenal. Nabi dah tunjukkan adab dan akhlak. Wahai Adas, tanya pula. Kebiasaan orang baru kenal kan? Di mana tempat tinggal kamu? Asal kamu? Dan apa agama kamu? Tanya lagu ni menunjukkan Nabi cuba tarik, mendekatkan dan mengakrabkan dia dengan Adas. Nabi tanya, tempat tinggal dulu ke agama dulu? Wahai Adas, kamu berasal dari mana? Tempat dulu. Dan apa agama kamu? Adas pula jawab ikut urutan Nabi ke sebaliknya? Dia balas sebaliknya. Sebab Adas pun nak memperkenalkan karakter agama dia. Dia tak jawab aku dari Nineveh. Dia jawab agama aku ialah Nasrani. Sedangkan agama duk konteks soalan nombor 2. Tapi Adas jawab aku agama Nasrani dan aku berasal dari Nineveh. Agama lebih penting untuk ditonjolkan. Ni karakteristik. Nineveh di mana? Duk mana bang Nineveh lah ni? Kalau lah ni lah, betul lah ni. Nineveh ni, kota Nineveh siapa buat? Kota Nineveh tu hadiah Namrus pada isteri dia, Semiramis dulu. Kota Nineveh tu Namrus yang bangun. Dia berada di Iraq utara tu. Dulu kan ada tamadun besar. Lepas banjir besar Nabi Nuh, kita panggil tamadun Sumeria. Tamadun Sumeria. Tamadun Mesopotamia. Bawah tu ada tamadun Sumeria, ada tamadun Assyria, ada tamadun Kaldea, ada tamadun Babylon, ada tamadun Aramia, ada tamadun Assyrian. Kota Nineveh ni dalam Assyrian Empire. Assyrian Empire. Lani ni kita kira dah masuk dalam wilayah Syria dah. Assyrian Empire ni dulu Namrus lah buat. Sebab dia nak menguasai semua, mengontrol wilayah-wilayah dan kekuasaan kota besar dulu. Dulu dia panggil OWG. Apa dia? One World Government. Lah ni anak cucu dia tukar dah. Jadi NWO, New World Order. Perancangan masih sama untuk menaklukkan bumi keseluruhannya. Di bawah kekuasaan dan tunduk kepada penguasaan mutlak mereka. Siapa? Freemason dan Illuminati. Baik itu sejarah lama. Dalam Assyrian Empire tu ada kota Nineveh. Di situlah dahulu diutuskan seorang nabi nama Yunus ibnu Matta. Kan bila dia sebut Nineveh tu, Nabi sebut apa? Itu negerinya Yunus ibnu Matta, hamba Allah yang soleh. Kita belajar sejarah Nabi-Nabi. Bukan seorang Nabi yang dibinkan dengan nama mak. 2 orang. Salah seorang lagi hak ni. Isa ibnu Maryam. Isa lelaki, Maryam perempuan. Seorang lagi Yunus ibnu Matta. Matta tu bukan nama pak. Matta tu nama mak Nabi Yunus. Jadi 2 orang Nabi hak dibinkan dengan nama ibu. Yunus Ibnu Matta, Ibnu Abi Matta, Ibnu Bunyamin. Dia tu cucu Bunyamin. Bunyamin tu siapa? Adik-beradik Nabi Yusuf. Otomatik anak Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ismail apa lah. Ishaq tu adik-beradik tiri Nabi Ismail. Ishaq tu anak Siti Sarah. Ismail anak Siti Hajar. Ishaq bin Ibrahim. Ibrahim bapak dia dalam Quran nama apa? Nama bapak dia hak tukang buat patung berhala. Azar.
Ibrahim bin Azar, Azar bin Nahur, Nahur bin Sarush, Sarush bin Ru'u, Ru'u bin Falih, Falih bin Abir, Abir bin Shalih bin Arfarshad bin Sam bin Nuh. Anak Nabi Nuh sebelah Sam. Kalau nak angkat lagi, Nuh bin Lamik, Lamik bin Matushalih, Matushalih bin Nabi Idris, Idris bin Yarid, Yarid bin Mahlil, Mahlil bin Qainan, Qainan bin Anush, Anush bin Shis, Shis bin Adam. Kalau nak tarik, tu yang keturunan dia. Baik, sekarang kita tengok Adas. Bila dia kata, Nabi kata Yunus bin Matta, hamba Allah yang soleh. Tu teklang yang tarik dekat. Yunus bin Matta nama seorang Nabi, hamba Allah yang soleh. Oh, beradabnya dia ni, cerita tentang hamba soleh. Terus dia tanya, nak tanya lagi, macam mana kamu boleh tahu tentang Yunus ibn Matta? Dia saudara aku. Ayat dia saudara aku ni lagi mendekatkan. Dan bila Nabi sebut lepas tu, Nabi sebut Yunus dulu ke dia dulu? Dia saudara aku, dia juga seorang Nabi, aku juga seorang Nabi. Ke Nabi sebut aku ni Nabi, dia pun Nabi? Nabi sebut siapa dulu? Yunus dulu. Dia seorang Nabi dan aku juga seorang Nabi. Dia nak angkat Yunus Yunus mendahului dia. Walaupun dia Nabi yang paling terakhir yang diutuskan, tapi dia tetap memuliakan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Jadi di sini kita nampak satu benda yang memaksa Adas boleh percaya. Sebab apa? Hanya seorang Nabi saja yang boleh cerita pasal Nabi hak berlaku sebelum pada dia. Tak akan ada kepada orang lain kecuali seorang yang menerima wahyu. Tambah Yunus dengan Muhammad beza jauh. Lepas Yunus Zakaria, lepas Zakaria Yahya, lepas Yahya Isa, lepas Isa baru Muhammad. Jauh. Dengan sifat Nabi pula ummi, tak boleh baca, tak boleh tulis, nak tahu cerita-cerita hak atas pada dia, dan orang-orang biasa pun tak tahu, kecuali dia tu seorang yang diwahyukan. Jadi sebab tu dia boleh mudah beriman dengan Nabi. Lalu bila tengok duk cium, duk peluk ni, apa kata Utbah? Sesungguhnya pembantu kita sudah diracuni pemikiran dia oleh lelaki tu. Lelaki tu Nabi Muhammad lah. Dia pun panggil Adas, wahai Adas, pasal apa yang kamu duk cium kepala, duk cium dua tangan, duk cium dua kaki? Dia kata sebenarnya itu lebih baik bagi saya pada hari ini, kerana tidak ada seorang pun yang menceritakan tentang Nabi sebelum ni kecuali dia juga seorang Nabi, dan sebab itu saya beriman dengan dia. Celakalah kamu wahai Adas, sesungguhnya dia cuba mempengaruhi dan menyelewengkan kamu daripada agama sebenar kamu. Sesungguhnya ketahuilah wahai Adas, agama yang kamu pegang dan anut sebelum ni jauh lebih baik daripada agama yang baru dia perkenalkan kepada kamu. Penghasut mari selalu. Tak boleh tengok. Ni dakwah fardiyah, dakwah umum ammah. Dakwah umum ammah. Ingat tak Nabi masa waktu di Bukit Sofa? Waktu Nabi di Bukit Sofa, inilah turun surah Asy-Syu'ara tu kan, ayat 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat dulu. Jadi Nabi panggillah kaum kerabat dia daripada bangsa-bangsa Bani Quraisy naik atas Bukit Sofa. Kita dengar dulu kalau Nabi naik atas Bukit Sofa ni jauh mungkin tak. Padahal di Mekah duduk mana Bukit Sofa? Duduk dekat tu ada. Duduk di Kaabah tu nampak Bukit Sofa kan? Dekat je. Tapi Nabi panggil Sofa ni satu tempat yang mulia. Kan dalam Quran surah Baqarah 158, Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Bukit Sofa dan Bukit Marwah tu termasuk di dalam syiar-syiar dalam agama Allah. Sofa itulah tempat pertama ibu kepada Ismail yang sanad dia sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun Nabi panggil ke Bukit Sofa kan? Nabi panggil Bukit Sofa dalam ayat Syu'ara 214 tadi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas,
Sesungguhnya Nabi menyeru apa? Wahai Banu Fihir, wahai Banu Adi, wahai Banu Muttalib, wahai Banu Hashim. Siapa dia Banu Fihir tu? Muttalib mungkin kita kenal, Hashim mungkin kita kenal, padahal tak kenal pun tak. Tak, kita belajar lah setakat Bani Muttalib, Bani Hashim kat bawah lagi. Banu Fihir, Banu Adi siapa? Fihir, tahu Fihir? Ni kena tuju naik balik. Muhammad bin Abdullah bin Hashim dah. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Panjang lagi atas tu. Fihir itulah sebenarnya nama betul dia Quraisy. Fihir itulah Quraisy. Kata Bani Quraisy tu bermula di Fihir itulah. Fihir itulah Quraisy. Jadi Bani Adi tang mana? Tang Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab tu dia kahwin dengan seorang perempuan nama Masyisyah binti Sibyan. Masyisyah binti Sibyan dia kahwin dapat 3 orang anak. Husays, Ka'ab ni, Husays, Bani Adi, Bani Murrah. Tu katanya Husays, Adi ni hak Bani Adi ni Bani Najjar di Madinah. Kan waktu bapa Nabi pi berhijrah, bukan berhijrah, pi meniaga dulu, bila balik dia jatuh sakit. Jadi bila sampai kepada pengetahuan Abdul Muttalib, dia suruh anak dia hak paling tua, hak paling sulung. Siapa paling tua paling sulung? Anak Abdul Muttalib. Abdullah tu bapa Nabi hak sakit. Ni nak cari Abdullah lah ni. Siapa anak dia hak paling sulung? Anak Abdul Muttalib, pak saudara Nabi hak paling sulung siapa? Al-Haris. Jadi Al-Haris pun bila sampai sana, satu riwayat sebut 3 hari sebelum sampai tu Abdullah dah meninggal. Dia duduk di perkampungan Bani Adi inilah. Bani An-Najjar, samalah. Bani Adi ni daripada keturunan An-Najjar, Adi bin An-Najjar. Okey. Sebab tu Bani An-Najjar tu, Khuza'ah tu senang dia nak terima hak Nabi sebab dia keturunan yang sama. Khuza'ah kata As'ad bin Zurarah tadi, hak Mus'ab bin Umair tu Bani An-Najjar lah. Okey, turun. Inilah kata-kata Bani Muttalib, Bani Hashim. Bani Muttalib, Bani Hashim. Muttalib tu siapa? Bani Muttalib. Kita sebut Muttalib tu siapa? Muttalib tu siapa? Bani Muttalib tu merujuk ke anak-anak Abdul Muttalib ke? Tidak. Okey, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Abdul Muttalib bin Hashim. Baik, tengok. Lepas Hashim, Abdul Manaf. Dia gini, anak Abdul Manaf tu ada nama Hashim, ada nama Abdul Syams, ada nama Muttalib, ada nama Naufal. 4 orang anak kepada Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf, Hashim, Abdi Syams, Muttalib, Naufal. Okey, ingat betul-betul. Jadi Hashim dia kembar dengan Abdul Syam. Hashim kembar dengan Abdul Syam. Waktu lahir tu dikatakan riwayat jari telunjuk Hashim duduk dalam dahi Abdi Syam. Jadi nak buang hak tu lah, jadi payah bila terbuang tu sehingga menumpahkan darah. Dia kembar. Anak Abdul Manaf ni Hashim dengan Abdul Syam kembar. Jari Hashim duduk dalam jari Hashim duduk dalam Abdul Syam. Bila buang tu tumpah darah. Jadi orang-orang tua beranggapan bahawa kejadian ni akan berlaku di satu masa lagi. Bani Hashim melahirkan keluarga Nabi Muhammad. Bani Abdul Syam melahirkan keluarga Bani Umayyah. Bani Umayyah siapa dia? Muawiyah lah, Abu Sufyan lah.
Osman lah. Jadi terjadi sungguh di kemudian hari, Bani Hashim selain Rasulullah ada Sayyidina Ali Bani Hashim. Perang Siffin, Ali dengan Muawiyah Bani Abdi Syams. Berlaku perang sama Islam, pertumpahan darah. Kemudian yang kedua ialah antara Abdullah bin Az-Zubair. Yazid dengan Husain. Yazid adik-beradik Muawiyah. Husain Bani Hashim. Husain terbunuh di Karbala, ada berkaitan dengan Yazid, walaupun Yazid tak terlibat sebenarnya, tapi dia apa? Yazid terlibat ke di fitnah ni? Di fitnah, tapi hubungan tu. Di kemudian hari lagi, zaman Khalifah Marwan, kalau tak silap saya, penguasa hak kita anggap zalim, Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi. Zaman dia tu, orang-orang belah Syam sokong Bani Umayyah jadi khalifah, tapi orang di tanah Hijaz, Mekah dengan Madinah nak Abdullah bin Az-Zubair jadi khalifah. Jadi sekali lagi berlaku pengepungan kota Mekah, bermandian darah kota Mekah. Zubair anak siapa? Zubair anak Asma dengan Zubair bin Al-Awwam lah. Abdullah bin Az-Zubair tu, Zubair bin Al-Awwam kahwin dengan kakak ipar Nabi Asma, lahirlah Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair tu bayi pertama yang lahir di bumi Madinah. Sebab Asma masa hijrah dia pergi dalam keadaan mengandung. Kan Asma naik bukit nak bagi makanan dekat bapak dia dan Nabi dalam gua tu, dia dah mengandung dah. Jadi dia berhijrah dalam keadaan mengandung, lahir anak tu bayi pertama selepas peristiwa hijrah, Abdullah bin Az-Zubair. Mati terbunuh di tangan Hajjaj Yusuf. Masa tu Asma hidup lagi. Dia peluk Asma buat kali terakhir sebelum bertempur. Asma rasa sesuatu di dada dia. Dia kata, apa ni Abdullah? Dia tu dah hampir buta, Asma masa tu. Apa ni Abdullah? Pasal apa ni? Kenapa Abdullah pakai baju besi? Aku tak mau kamu pakai baju besi. Aku nak kamu syahid dalam perang. Tanggalkan baju. Tanggal baju, masuk perang, syahid sungguh. Dalam keadaan Asma masih hidup. Ramai sokong Zubair, sebab mereka tak mau pemerintahan Khalifah Umayyah, terutama belah tanah Hijaz ni, Mekah, Madinah, sokong Abdullah bin Zubair sebagai khalifah masa tu. Jadi pertumpahan darah. Kemudian hari pun sama. Kemudian hari di penghujung Khalifah Muawiyah tu, sebelum nak naik Khalifah Abbasiyah, Abu Abbas As-Saffah, keturunan Bani Hashim. Keturunan Bani Hashim, siapa? Abbas lah. Keturunan Abbas tu, pak saudara Nabi kan, sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Abu Abbas As-Saffah serang, bunuh habis-habis keturunan Muawiyah. Keturunan Bani Umayyah dibunuh habis-habisan. Sebab nama dia Abu Abbas As-Saffah, Abu Abbas. Sebab tu kerajaan seterusnya lepas Umayyah, Bani Abbasiyah. Seorang saja terselamat, keturunan Muawiyah, Abdul Rahman. Lari dia pergi ikut sebelah Eropah. Inilah dikenali sebagai Abdul Rahman Ad-Dakhil dalam sejarah. Baca sejarah. Abdul Rahman Ad-Dakhil hak buka dinasti Umayyah di Eropah, dinasti Andalusia di Cordova, Spanyol. Keturunan Muawiyah, dia satu-satunya hak terselamat. Abdul Rahman Ad-Dakhil dia panggil, pergi buka sana pula. Sebab tu Abbasiyah sama naik dengan Cordova. Panjanglah cerita dah. Bak Tariq bin Ziyad dengan Gibraltar buka panjang lah, tak payah cerita ni. Stapler tak tahu ke mana hari ni. Stapler tak tahu ke mana hari ni. Tak apa bang, boleh ke? Boleh lagi ya. 9.30 agak-agak. Okey. Bukit Sofa ni Nabi sebut apa? Bukit Sofa ni Nabi cuma sebut, aku ni diangkat sebagai penyeru kamu untuk menyelamatkan kamu daripada api neraka. Depan ahli-ahli keluarga Bani Quraisy dia. Masa tu Abu Lahab pun pi juga. Apa Abu Lahab kata? Tabbalak alihaza jama'tana. Celakalah kamu wahai Muhammad. Adakah dengan sebab kamu himpun kami nak cakap benda ni saja? Nak cakap kamu ni diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi rasul dan dapat menyelamatkan kami daripada api neraka supaya meninggalkan pegangan dan kepercayaan nenek moyang kita sebelum ni. Celaka sungguh kamu.
Sebab itulah turun tabat tiada Abi Lahabin watak tu. Wa mra'atuhu, siapa bini dia? Bini Abu Lahab siapa? Siapa wa mra'atuhu tu? Hindun, nama dia Hindun. Hindun binti Hindun banyak. Kalau Hindun binti Harb, adik-beradik Abu Sufyan, ayah Muawiyah kan. Abu Sufyan bin Harb, Hindun binti Harb, adik-beradik Abu Sufyan tu, itulah bini siapa? Bini Abu Lahab lah, Ummu Jamil. Sebab dia menang Ratu Cantik di Pasar Ungkas. Dia bini dengan Ratu Cantik. Padahal dia orang kaya, dia orang hebat masa tu kan. Kalau Hindun binti Utbah, bini Abu Sufyan. Abu Sufyan adik dia sendiri tu nama Hindun dah. Hindun binti Harb kahwin dengan Abu Lahab. Isteri dia Hindun binti Utbah. Hak kes belah dada Hamzah tu. Tak tahulah kita tu betul ke tak. Setengah dikata diragukan fakta tentang belah dada tu. Jadi nak cakap tu Hindun lain. Kemudian ada seorang lagi Hindun, isteri Rasulullah, Hindun binti Abi Umayyah. Cari kita nama Hindun, mana bini Nabi nama Hindun, tak jumpa. Nama betul dia Hindun. Di kemudian hari dia tukar Ummu Salamah. Cari nama Ummu Salamah, nama betul dia Hindun. Tu. Ada satu lagi, Hindun binti Auf, wanita paling hebat dalam dunia. Sebab 5 anak dia kahwin dengan 5 pembesar. Antara 5 anak dia, pak saudara Nabi Abbas kahwin dengan anak dia, Nabi kahwin dengan anak dia, Ali kahwin dengan anak dia, Abu Bakar kahwin dengan anak dia, Hamzah kahwin dengan anak dia, Ja'far kahwin dengan anak dia. Tu Hindun binti Auf. Tak payahlah. Nanti nak dengar hak ni, kuliah hak last, keluarga besar Nabi, kita cerita perhabis. Kat mana tu? Saya pun lupa. Manir tu jauh tak dari sini? Tak jauh mana? Okey, biarlah tu. Okey, tu satu tentang Bukit Sofa. Bukit Sofa yang kedua, pernah kafir-kafir musyrikin Mekah mari jumpa Nabi. Dia minta Nabi berdoa pada Tuhan supaya Bukit Sofa ditukar menjadi emas kan. Wahai Muhammad, kalau kamu nak mengaku jadi Nabi, jadi Rasul akhir zaman, boleh tak kamu minta dengan Tuhan kamu supaya menukarkan Bukit Sofa ni jadi emas? Nabi tanya balik, kalau betul-betul aku boleh tukar Bukit Sofa ni jadi emas, betul tak kamu nak beriman? Kalau aku tunjuk mukjizat tukar Bukit Sofa jadi emas, oh betul, ya, kami benar-benar akan beriman. Lalu Nabi berdoa. Waktu tu Jibril datang menyampaikan pesan daripada Allah. Wahai Muhammad, Allah mengirimkan salamnya kepada kamu. Sambung, jika aku menghendaki, nescaya aku akan menukarkan Bukit Sofa itu menjadi emas untuk mereka. Dan jika mereka ingkar, pasti aku akan menyiksakan mereka dengan satu siksaan yang tak pernah aku turunkan pada seluruh alam maya ini. Dan jika aku menghendaki, maka aku bukakan pada mereka rahmat dan pintu taubat. Dengar itu, Nabi terus berkata, aku pilih rahmat dan pintu taubat. Biarlah tak boleh tunjuk jadi emas pun, hak ni lebih baik. Hak ni lebih baik. Hak inilah dikatakan sebab peristiwa inilah turunnya surah Al-Isra ayat 59. Turun surah Al-Isra ayat 59. Siapa ada Quran dalam telefon cuba cek. Saya pun ingat-ingat lupa ayat tu. Wa ma mana cuba cek. Al-Isra 59. Cuba baca. Wa ma mana ana. Siapa dah jumpa? Paling awal Isra 59. Wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihal awwalun. Dan tidak adalah, kita kata apa? Maksudnya tidak ada halangan langsung bagi kami ni untuk menurunkan mukjizat
menurunkan keterangan, maksudnya dari sudut nak menjadikan Bukit Sofa tu jadi emas. Tetapi kesemua mukjizat-mukjizat ni telah didustakan orang-orang yang terlebih dahulu. Kemudian ayat tu sambung tentang cerita Naqah Nabi Soleh kan, cerita tentang unta betina Nabi Soleh. Ayat tu maksudnya kalau tunjuk pun sebelum Nabi Muhammad ni dah banyak Nabi-Nabi Rasul tunjuk mukjizat, mereka beriman ke tak? Tak juga. Tengok contoh dia bagi ayat seterusnya lepas tu tentang Naqah Nabi Soleh je. Unta betina Nabi Soleh, mukjizat dah, keluar daripada batu dah, bukan daripada induk jantan betina dah. Tapi bedai situ dia pergi bunuh pula. Sama juga tunjuk Bukit Sofa pun hari ni beriman, esok lusa dia jadi kufur balik. Jadi tak perlu. Itu salah satu kisah tentang Bukit Sofa. Satu lagi, Nabi pernah lalu situ, Abu Jahal ikut kat belakang, kat Bukit Sofa. Abu Jahal menyakiti Nabi, dia ambil batu, dia ketuk-ketuk kepala Nabi sampai keluar darah. Nabi balik, dan berita ni sampai kepada pengetahuan bapa saudara dia, Hamzah. Hamzah pergi cari Abu Jahal. Abu Jahal ni Bani Makhzum. Hamzah Bani Hashim. Antara Bani Makhzum ni keluarga Quraisy juga. Bani Makhzum contoh Abu Jahal, Khalid bin Al-Walid Bani Makhzum, Sa'id bin Musayyab Bani Makhzum. Siapa Sa'id Musayyab? Pernah dengar tak? Bukan sahabat, tabi'in, fuqaha sab'ah. 7 orang alim di Madinah. Sa'id bin Musayyab ni menantu Abu Hurairah. Tak pernah dengar nama Sa'id bin Musayyab? Tak pernah. Tabi'in, menantu Abu Hurairah. Baik, dia pergi jumpa Abu Jahal duduk di Nadi. Nadi ni tempat berkumpul dekat Kaabah. Dia ambil busur dia bawa busur panah dia pergi katuk kepala Abu Jahal sampai cedera parah Abu Jahal. Tak lawan Abu Jahal. Abu Jahal itu kira gangster dah, tapi bila hak gangster lebih tinggi pada dia, memang tak boleh buat apa. Pecah kepala Abu Jahal. Tapi tak matilah. Banyak lagi di Bukit Sofa. Tentang mula-mula Nabi masuk pembukaan kota Mekah. Lama kan Nabi tak boleh masuk Mekah. Nabi minta Khalid bin Al-Walid. Pembukaan kota Mekah, Khalid dah masuk Islam. Sebab Khalid masuk perjanjian Hudaibiyah depan lagi. Jadi bila masuk, Nabi kata masuk ikut dataran yang paling rendah, kemudian menuju ke Bukit Sofa. Bila sampai Bukit Sofa, Nabi bersabda, di sinilah tempat berkumpul kamu, di Sofa. Antara cerita-cerita tentang Bukit Sofa. Kemudian Nabi pi kucuk Hajar Aswad. Nabi tawaf 7 kali. Nabi naik atas Bukit Sofa. Nabi pandang ke arah Kaabah. Nabi berdoa. Kerana di situ jugalah Nabi memberi kemaafan. Nabi menyatakan keamanan. Kan Nabi kata barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia beroleh keamanan. Barang siapa yang meletakkan senjata masing-masing, dia beroleh keamanan. Barang siapa yang menutup pintu rumah masing-masing, dia beroleh keamanan. Orang-orang Ansar yang duduk di bawah Nabi itu, dia kata apa? Lelaki ini amat mencintai kaum dia, dan dia menyanjungi orang-orang daripada keturunan dia. Adakah dia akan tinggal dan menetap di sini? Terkeluar dah. Dia duduk cerita pasal keturunan dia, dia duduk cerita pasal kaum dia. Adakah lepas pada bukaan kota Mekah, Nabi tak balik Madinah dah, nak duduk di sini dah? Aku berlindung diri daripada perkataan kamu, kehidupan ini adalah kehidupan kamu, kematian ini adalah kematian kamu. Nabi jawab. Dan waktu tu jugalah atas Bukit Sofa, Nabi menerima bai'ah masuknya Islam beramai-ramai daripada kaum perempuan. Nabi duduk atas Bukit Sofa, bawah sikit Saidina Umar duduk ajak. Antanya dalam tu Hindun binti Utbah lah. Abu Sufyan baru masuk Islam kan. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia beroleh keamanan. Hindun bini dia. Hak kata tu lah, hak kata belah tu. Umar raja apa? Wahai orang-orang daripada kalangan wanita, jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya kami sudah tahu sekiranya Allah itu bersekutu, maka dia tidak memerlukan kita lagi. Jawabnya Hindun. Umar teruskan, wahai kaum wanita, jangan sesekali kamu mencuri. Mungkinkah orang yang bebas dan merdeka itu akan mencuri? Jawab mulut juga. Kemudian diteruskan,
Jangan sesekali kamu berzina. Mungkinkah orang yang bebas dan merdeka akan berzina, wahai Rasulullah? Jawab lagi. Yang keempat, janganlah sesekali kamu mengingkari kebenaran. Demi bapa kamu dan demi ibu kamu, sesungguhnya inilah yang paling mulia dan baik yang pernah kamu berikan pada kami. Berhenti terus Hindun. Hindun kata tu, demi bapa kamu dan ibu kamu. Maksudnya Abdullah dan Aminah, inilah perkara yang paling mulia dan paling baik yang pernah engkau berikan pada kami, iaitu tentang jangan mengingkari kebenaran. Merujuk pada diri dia sebelum ni yang selalu ingkar kebenaran. Dengan suami dia, iaitu Abu Sufyan bin Harb. Anak dia siapa? Muawiyah, Yazid, Romlah. Romlah tu bini Nabi kan? Romlah anak Abu Sufyan tu bini Nabi. Cari nama Romlah tak jumpa, Ummu Habibah. Dia kahwin tu siapa yang angkat nikah? Raja Habsyah, Najasyi yang tolong angkat nikah. Buka sejarah. Kan dia pi hijrah ke Habsyah, suami dia Islam, dia Islam. Suami dia pi sana masuk Kristian. Tengok. Suami dia pi Habsyah, Habsyah orang Kristian. Suami dia jadi murtad. Jadi dia jadi janda. Bila jadi janda, Nabi nak hubungkan sebab dia anak Abu Sufyan. Abu Sufyan banyak lawan Islam, ada poin dakwah di situ. Nabi hantar seorang sahabat dia. Najasyi buat 3 benda. Najasyi tolong pinang, Najasyi tolong bayar emas kahwin, Najasyi tolong angkat nikah siap-siap. Jadi sampai dia dibawa oleh sahabat tu ke Madinah, dia dah jadi isteri Nabi. Sebab tu bila Najasyi meninggal, solat ghaib pertama Rasulullah buat untuk siapa? As-Samah binti Abjar, nama betul Najasyi. As-Samah binti Abjar. Dia berbeza dengan Najasyi hak sebelum ni, hak serang Kaabah. Hak serang Kaabah Najasyi lain. Sebab tu kita fikir, awak Najasyi dulu jahat, Najasyi lah ni baik. Yang serang Kaabah Najasyi ke Abraha? Abraha duduk di Yaman, Najasyi duduk di Habsyah. Tahu tak sejarah dia? Yaman tu wilayah teritorial Habsyah saja. Sebab sebelum ni berlaku kes Ashabul Ukhdud. Tahu? Panjang pula, tak payah stapler. Dia jadi tarik panjang. Stapler terus. Yang saya nak kaitkan dengan stapler sebenarnya ialah tentang dakwah tadi. Kenal semua stapler? Ada contoh stapler sini? Tak ada, saya nak tunjuk pun tak ada. Stapler ni, kalau kita letak dalam almari macam tu, letak stapler, tutup. Satu lagi, stapler tu kita guna hari-hari. Mana bermanfaat? Macam kita manusia. Kita manusia kalau duduk dalam cermin sebagai hiasan, tak ada faedah, orang tak boleh guna kita, tak ada apa manfaat pun. Biarlah orang kata, cantik stapler ni, mahal stapler ni. Kalau tak ada 120 tak boleh beli. Tapi tak pernah guna pun. Biarlah ni RM2 pun, biarlah ni RM2.5 pun, hari-hari diguna. Maksudnya kita dimanfaatkan untuk buat kerja. Kita dimanfaatkan untuk berdakwah. Dia akan jadi berbeza macam duduk dalam cermin, tak boleh nak guna pun dia tu. Jom kita pergi kuliah, tak apalah, hang pi lah. Jom kita pergi buat tu, buat amal tu, buat ni. Dia nak duduk dalam cermin tu, tak ada beza, tak boleh guna. Jadi jadilah anda stapler yang sering digunakan. Ada manfaat untuk orang lain. Selama mana dia tak rosak. Masuk rosak tu matilah. Satu. Yang kedua, bila sebut stapler, dia ada 2 unsur. Satu, pengapit hak atas. 2, pengapit hak bawah. Jadi kita nak kapit tu. Kapit di sini, tugas seorang da'i, tugas seorang pendakwah ini ialah sumber yang kita ada untuk didakwahkan pada orang. Nombor 1, otoriti paling awal Al-Quran. Ke nak dakwah kitab apa ni? Takkan nak dakwah kitab Feng Shui, takkan nak dakwah kitab Weda, takkan nak dakwah kitab Tripitaka kot. Dakwah Al-Quran. Otoriti yang kedua selepas Quran, sunnah, hadis Nabi. Maksudnya kita nak jadikan diri kita berguna
Nak jadi da'i, nak berdakwah, nak ajak orang pada Allah dan Islam buat baik, Quran dengan sunnah jangan tinggal. Ini base. Tapi sesiapa pun yang bergelar stapler, sama ada berguna atau tak berguna, sememangnya Quran dengan hadis dah ada. Hak dalam cermin pun ada, hak luar pun ada. Sebab automatik bila kita orang Islam, kalau tanya apa sumber perundangan paling utama, dia jawab apa? Dia jawab Quran, dia jawab sunnah. Tapi belum tentu lagi dia baca Quran kan? Ramai tak lagu tu, betul ke tak? Quran ada kat rumah, tak baca pun. Tapi bila tanya apa sumber paling utama? Quran lah. Apa sumber yang kedua? Hadis lah. Biarlah dia tak baca Quran, dia tak baca hadis pun, sama ada hak luar ataupun dalam cermin, sama. Selagi dia orang Islam, dia nak jadi pendakwah, Quran dengan hadis, dua tadi. Tetapi ingat, bila buka di tengah tu yang paling penting. Dawai kokot. Tahu dawai kokot? Ubat tu. Jadi dia duduk tengah. Jadi ilmu tu dawai kokot tu, kita bayangkan macam-macam ilmu yang kita ambil dari pemegang atas dan pemegang bawah. Baca Quran, baca hadis, keluarkan ilmu-ilmu dari dua sumber tadi. Ikutlah ilmu tentang Quran, ilmu tentang hadis, ilmu mantik, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu saraf. Yang penting ilmu tu tersusun dan berkait apa? Berkait rapat dan kemas antara satu dengan yang lain. Banyaknya ilmu daripada Quran dengan sunnah. Sebab kadang-kadang orang tu ada stapler saja. Dia sebut aku orang Islam, guna Quran, guna hadis, tapi ubat stapler tak ada pun. Agak-agak ada stapler tak ada ubat, dia nak ketik apa? Maksudnya dia ada Quran, dia tak mau belajar ilmu Quran. Dia ada hadis, dia kata hadis, dia tak mau belajar ilmu hadis. Zero. Dia tak ada ubat pun. Bila orang tak ada ubat, layak ke nak ajak orang lain? Dia tak ada sesuatu. Dia nak cakap apa? Dia nak tarbiyah apa? Dia nak tarik apa? Ubat perlu ada. Tapi kita hari ni kena cari ubat lah. Ubat pula kena kemas. Ada saling kait mengait, rapat-rapat antara satu dengan lain. Tapi sifat ubat, landasan dia kena letak tempat yang betul. Kalau ni real dia, ubat tu letak lagu ni, ubat tu okey dah. Kita patut dalam tu kan, duduk dalam tu, landasan hak betul dia. Ubat tu betul, kita tak macam ni. Jalan ke tak? Jalan ke tak ubat? Ubat tak jalan. Landasan tak betul, ubat tak jalan. Nak landasan betul, baru ubat jalan. Tu nombor 3. Nombor 4, ubat tu bila habis sentiasa isi dengan hak baru. Cari ilmu baru hari-hari. Sebab ilmu akan makin berbeza, pendekatan akan makin berbeza. Budak-budak lah ni tak sama dah dengan kita zaman budak-budak. Budak-budak lah ni, kalau kita cikgu masuk kelas, dulu cikgu kita chalk and talk je, cakap tulis, jadi kita lagu ni. Hari ni masuk cakap tulis, belakang tu buat apa? Tu duk buka tingkap, kerbau lalu. Hak ni buka tingkap, kata kebal dengan ambulans. Mereka kena visual. Tak boleh cakap saja kereta, kena tunjuk gambar kereta, kena lukis gambar kereta, kena tunjuk tu kereta. Budak lah ni dia semua mata, mulut, visual sekali. Kita dulu lagu tu je. Jadi bila berbeza, ilmu kena tambah. Tapi yang penting kalau nak tambah, jangan bila kita habis kotak pokok tu, kita pergi bubuh hak sekepih-sekepih. Bukan hak kemas tu. Ni ada 5, bubuh sikit. Ni ada 14, bubuh sikit. Kalau lagu tu sampai masa dia tersekat ke tak tersekat tu? Hak jenis tak kemas tu dia jadi tersekat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lepas B tu cerita pasal S dah. Patut A, B, C. Pasal apa ni ustaz? Lepas B ni tiba-tiba S dah. Sebab apa? Sebab ambil dawai kokok hak jenis 3, campur lapis, campur sikit tu. Bila campur sikit tu dia tak ada perkaitan. Hak ni lah jenis masuk sekejap, lepas tu tak masuk. Masuk sekejap, tak masuk. A, B masuk, tiba-tiba S. Tak sampai dah ni ustaz, kok mana lah ni? Faham ke tak ni? 4 ubat. Yang kelima, nak tolak ubat tu dia ada spring yang kenyal.
Spring ni lah nak tolak ubat tu keluar. Kalau spring tu cantik, spring tu fleksibel, flings tu kenyang, mudah saja dia tolak. Tap, kacik. Tap, kacik. Kalau ada spring, tapi spring jenis keras, spring tak berfungsi. Kalau tolak pun dia keluar ke tak keluar? Dia tak keluar. Apa maksud dia? Kadang-kadang inilah yang membezakan seorang dengan seorang yang lain. Ada seorang ilmu Quran Sunnah, di tengah tu banyak ilmu, mudah saja dia ceramah, mudah saja dia kuliah, mudah saja dia bercakap. Tapi ada orang banyak ilmu, tapi kalau duduk depan, tambah mikrofon pula, tak keluar. Apa saya buat? Faham tak maksud saya? Ilmu dia banyak, tapi time suruh bercakap, muka pucat dah. Bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan, guruh, gemuruh. Ada tak orang lagu ni? Dia gementar. Jadi kebiasaan tu kena buat. Ada orang tu dia faham, tapi dia nak bagi faham orang lain tak sampai. Okey, ustaz cuba baca ni apa yang Syahid Nazam ni nak ni. Nazam ni aku faham lah, tapi aku nak cerita balik ni jadi masalah ni. Dia ada orang lagu tu, dia faham dia, tapi dia nak cerita balik tu jadi orang tak faham pula. Ni jenis spring tak berapa kemas ni. Spring tak berapa fleksibel, spring tak berapa kenyal. Tu yang kelima. Yang keenam, bawah tu dia ada tak bekas lengkuk tu, nak suruh mata tu jadi melekat. Kalau tak ada benda tu, kacik jadi lagu mana? Dia jadi straight. Bila straight, mudah tercabut tak kertas? Kertas mudah tercabut. Itulah dia punya acuan, level. Cakap dengan budak sekolah rendah, sesuai tak macam kita cakap ni? Tak sesuai. Budak sekolah rendah, alih bata sudah lah. Alih bata. Sekolah menengah, tajwid. Orang tua, tara. Contoh lah ni. Taranum, walaupun orang tua pun tajwid pun tak lepas lagi tak? Contoh, kita kata peringkat contoh. Taranum. Sesuai ke tak? Orang tua baru nak belajar qalqalah. Hari pertama aq, ab. Minggu ketiga walaqqa. Walaqqa taranum kok mana dah? Baru hari kedua. Ni ustaz apa ni? Ni taranum soba. Apa dia pula soba? Baru minggu lepas baru qalqalah, minggu ni soba. Sesuai ke tak? Tak sesuai lah. Jadi ikut acuan, ikut level, ikut peringkat. Tu yang keenam. Yang ketujuh, nak kacik. Kita ni nak kacik jangan kertas putih saja, jangan kertas hijau saja, kertas biru pun kita nak kacik. Faham selalu tak? Kertas kuning, kertas merah, kau dia tak boleh kacik kertas warna lain? Boleh. Dia bukan kacik kertas putih, kertas hijau, kertas biru, kertas merah, kertas kuning kalau boleh nak kacik. Tapi sebelum kacik tu kena tengoklah benda tadi berfungsi atau tak berfungsi. Yang ke-8, bila nak kacik kertas, ada tak atas sekali tu macam tempat ibu tangan? Atas sekali tu tempat ibu tangan. Maksud dia, kalaulah orang tu level kertas nipis, senang ke payah nak kacik? Orang yang ilmu rendah pada kita, senang kita nak kacik. 2 lai kertas senang tak? Ilmu 2 lai. Orang yang tahap sederhana, kita kata 10-12 lai, senang ke kena tekan sikit? Kena tekan sikit. Tapi hak tahap educated, hak tebal-tebal lagu ni, kadang-kadang dawai kokok pun tak berapa nak kemas dah. Ingat, bila kita berdepan dengan jenis kertas tebal, dia tak boleh nak ni dah. Dia jadi lagu ni lah. Bila lagu ni senang cabut ke senang apa? Senang tercabut lah. Hak ni bahaya untuk kita kadang-kadang. Bahaya untuk kita. Yang ke-9, ekor belakang tu, dia ada besi macam tu. Untuk apa tu? Tu kalau kita tersilap, perbaikilah, perbetulkan. Silap kacik ni, congkeh dulu. Ni hak betul. Hak hijau banyak ni okey. Macam tu. Hak tak berapa nak betul kacik, kacik yang lain pula perbetul. Nombor 10, yang penting jangan kacik tangan sendiri. Sebab ramai kacik tangan sendiri. Maksudnya apa? Dengan ilmu yang dia ada, dia membinasakan diri dia sendiri. Dia boleh menyelewengkan dan menyesatkan orang lain. Maksudnya jangan guna stapler tu kacik jari sendiri. Berapa dah boleh sekurang-kurangnya. Walaupun 5 minit je buat stapler pun dah. Nombor 1,
kena guna. Nombor 2, ada Quran Sunnah. Nombor 3, ubat. Nombor 4, ubat yang kemas, jangan ubat hak pecah-pecah. Yang kelima, spring. Yang keenam, acuan. Yang ketujuh, bukan lagi, lepas acuan tu hak ketah nak kacik. Yang ke-8, cara nak tekan. Yang ke-9, ekor belakang. Yang ke-10, jangan kacik diri sendiri. Apa pun kita kena ingat. Contoh saya ni, duduk depan kita ni kurang-kurang ada 5 jenis manusia. Last, ada 5 jenis manusia, bukan main-main. Yang pertama, manusia yang bila kita berbicara tentang apa-apa ilmu, dia pernah dengar sebelum ni daripada guru ataupun ulama yang lain. Hak ustaz cerita malam ni rasa pernah dengar dah sebelum ni. Adalah sedikit-sedikit persamaan, adalah sedikit-sedikit syibih. Hak ni yang betul-betul dipanggil tazkirah. Apa maksud tazkirah? Sesuatu benda yang diulang-ulang. Dia tak tahu pun tajuk ni malam ni, tapi bila kita bicara tu dia rasa macam pernah dengar. Jadi benda tu ada dah dengan dia, macam kita tu perangat dan panah balik saja. Oh, nasib baik dengan ceramah malam ni, belajar dah dulu, ingat-ingat lupa, tapi bila ustaz sebut aku boleh peringat balik. Ini dipanggil tazkirah. Golongan yang kedua ialah golongan yang dia tak pernah dengar. Malam ni first time saya dengar ustaz cerita lagu ni. Sebelum ni dengar juga ayat yang sama, hadis yang sama, nazam yang sama, tapi tok guru lain tu cerita lagu lain. Tok guru lain syarah lagu lain. Ayat yang sama, ustaz cerita lagu lain. Pi esok guru lain, ayat yang sama, dia cerita lagu lain. Kalau 3 tok guru, berapa ilmu dapat? Ayat yang sama, huraian 3 ilmu kita dapat. Syarah 3 ilmu kita dapat. Orang tadi hak peringat balik. Golongan kedua, dia dengar dah sebelum ni ayat tu, tapi syarah lagu lain. Hak malam ni, ayat ni juga syarah lagu lain. Malam esok, ayat ni juga syarah lagu lain. Syarah hak basic tu sama, hak inti dia tu. Banyak lagi rupanya. Tu golongan kedua. Golongan ketiga, hak ni paling terbaik, hak ni paling best. Bila kita kuliah, dia dengar ustaz, daripada kuliah ustaz ni saya boleh munculkan dan wujudkan pemikiran lain pula. Saya boleh timbulkan ilmu baru hak lain pula. Kadang-kadang kita pun tak terfikir, dia boleh terfikir. Kita cerita satu benda, dia duk fikir-fikir tu, daripada ustaz kata ni aku boleh buat keluar satu idea lain, satu benda lain. Kita pun tak terfikir idea tu. Dia kata, ustaz, idea saya daripada ustaz cakap tadi benda ni. Bagus dah lagu tu. Ni hak terbaik ni. Sebab otak dia sentiasa berfikir. Hak nombor 4, hak memang tak tahu apa, hak nak cari ilmu sungguh. Ustaz, malam ni satu pun saya tak pernah dengar ustaz. Kira ilmu belaka dah malam ni untuk saya. Hak ni pun tak pernah dengar, stapler pun tak pernah dengar, cerita Nabi tak pernah dengar, Bukit Sofa tak pernah dengar, Adas tak pernah dengar, Mus'ab bin Umair tak pernah dengar. Malam ni baru ustaz. Hak ni orang ilmu baru hak Allah nak bagi. Hak nombor 5 ni, dia mari bukan nak ambil manfaat, dia mari nak cari, nak rekodkan kesalahan. Mana tang ustaz ni nak tersalah ni? Mana tempat dia gelincir ayat sikit? Lepas tu, tadi ustaz tu ceramah, aku kurang-kurang aku detect 10 kesalahan. 10 kesalahan. Dia duk baca lah tempat geng-geng dia, ni lagu ni, lagu ni, lagu ni. Lepas tu viral sama geng dia, ustaz ni tak boleh pakai. Pasal apa tak boleh kah handuk dalam majlis tertanya terus? Kita manusia biasa, mungkin tersilap cakap, mungkin tersilap kata, tanya terus lah. Ni bila kita buat lagu tu, kadang-kadang satu lagi benda, tuan punya tubuh nak maksudkan lagu lain. Dia pergi cerita kat orang lain dengan andaian dan agakkan dia sendiri. Ustaz tu nak kata lagu ni, teruk ustaz tu. Padahal kita maksud lagu lain, dia pergi cerita jadi ayat lagu lain. Jadi sebab itulah ulama-ulama sufi berkata, sesungguhnya ada di kalangan manusia yang mendatangi kamu untuk menimba ilmu dan hikmah dengan kamu. Ada manusia yang mendatangi kamu kerana untuk merekodkan kesilapan-kesilapan kamu dalam sisi gelap. Walhal kedua-duanya mu'ajjabun, dua-dua tu kagum dengan kamu.
Tetapi yang pertama adalah benar-benar yang mengasihi dan menyintai kamu, manakala yang kedua adalah yang benci dan cemburu serta dengki kepada kamu. Ini kata-kata ulama sufi. Saya ulang balik kalau tak ingat. Ada sebahagian manusia yang mendatangi kamu untuk menimba ilmu dan mengambil hikmah daripada kamu. Sebahagian yang lain datang untuk mencatat dan merekodkan kesilapan-kesilapan dari sudut gelap kamu. Kedua-dua golongan ni kagum dengan kamu. Tapi golongan pertama adalah yang benar-benar menyintai dan mengasihi kamu. Golongan yang kedua kerana dia benci, dengki dan cemburu dengan kamu. Wabillah, bolehlah. Bolehlah wabillah pada tu ayah, wabillah lah. Nak pukul 10 dah ni. Stapler 5 minit pun tak apa. Faham ah? Faham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.